Sebab tu yang dikatakan hukuman dalam Islam, Islam bila menghukum, dia bukan litahkim. Dia bukan sekadar untuk hukuman. Tetapi dia untuk apa dia? Litadib, untuk didikan. Hukuman dalam Islam ni tuan-tuan bukan satu bentuk penyiksaan. Hukuman dalam Islam ni Pak Long bukan satu bentuk penyiksaan. Tetapi hukuman di dalam Islam ini, dia adalah satu bentuk pendidikan. Sebab tu Islam dia suruh laksana hukum dia. Laksana hukum dia dengan rahmat, dengan kasih sayang. Bukan dengan kebencian dan penyiksaan. Pertama sekali, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita meneruskan pengajian kita. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat, keberkatan, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sambung pengajian kitab kita pada muka surat yang ke-25 bab yang keempat. Siksaan bagi orang yang berzina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bab ini menerangkan bagaimana siksaan orang yang berzina. Cik Syekh kita kata ni bab ni dia nak abang apa dia? Dia nak cerita kepada kita tentang betapa dahsyatnya. Dia nak cerita kepada kita betapa beratnya. Dia nak cerita kepada kita ni betapa azabnya siksaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang yang berzina waktu hidup di dunia ini. Antara siksaan orang yang berzina telah disebutkan di dalam Al-Quran menerusi surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu mendekati zina. Allah Ta'ala sebut dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ni tuan-tuan, ayat dia yang pertama bermula menceritakan tentang kisah perjalanan agung baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Menceritakan tentang apa dia tuan-tuan? Perjalanan Isra dan Mi'raj baginda sallallahu alaihi wasallam belum. Yang kita baru-baru ni duk sambut Isra Mi'raj. Masjid ni ada ceramah Isra Mi'raj. Cikgu siapa dia mai? Cerita tentang Isra Mi'raj lah. Cerita tentang Isra Mi'raj. Tuan-tuan duk dengar lama lah. Dia cerita Isra Mi'raj ni kalau tak buat ceramah pun tak ada masalah cikgu. Jemaah ni pun boleh ganti kalau ustaz tak mai. Nak abang kata lama dah duk dengar ceramah ni. Tapi tak tahu dia faham ke dia tak faham, yang tu yang kita tak tahu. Sama ada dia faham ataupun tak faham. Allah Ta'ala nak ceritakan tentang pelbagai penyakit umat baginda sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman kelak. Dalam surah Isra ni cerita. Dan Nabi tengok macam-macam. Antaranya yang Nabi tengok apa dia tuan-tuan? Bagaimana sekelompok manusia dihidangkan dua jenis daging di depan mata dia. Yang satu daging yang sedap, satu daging yang busuk. Nah, yang ni daging yang sedap, makan. Nikmati. Jamah dengan enaknya, daging yang sedap. Macam lah ni cikgu dia duduk bak-bak, daging wak yu, pak yu, mak yu, lebih kurang lagu tu lah. Hak seketui tu pun berpuluh ringgit. Saya biasa makan daging besar ni cikgu, di Kuala Lumpur. Lepas kuliah ada satu orang dia belanja. Besar ni ya cikgu, dekat RM4,000. Besar ni, dia kata makan ustaz. Nak makan bila pula tak tahulah ustaz.
Nak makan pula bila tak tahu. Makanlah ustaz. Bukan senang nak jumpa. Dia kata saya nak belanja ustaz, ustaz makan. Ustaz pun bukan senang nak jumpa lagu ni. Bila pula tak tahu. Saya kata bukan senang nak jumpa tuan. Memang tak pernah jumpa. Daging seketul 4,000 nak abang tak tahu. Sedap dia ni tak tahu nak ayat dia cikgu. Dia duk kata Batang Pinang, Rimau Menangis. Tak boleh lawan. Ni dia. Saya kata daging binatang apa ni? Dia kata daging lembu Ustaz. Ingatkan daging babi ke apa mahal lagu ni. Daging lembu. Lembu ni pula cikgu, dia tak boleh stres. Dia punya nak hasil, dia punya daging yang sedap tu. Lembu-lembu lepas belah ni, dia tak boleh stres. Dia duduk dalam kandang, dia pasang lagu kitaro. Ni, lembu ni. Lepas belah di Australia, lepas belah di Jepun, dia pasang muzik kitaro. Nak bagi lembu tu tenang. Tak mau serabut, tak mau stres. Bila lembu ni dia tenang, bila lembu ni dia start stres, dia akan menghasilkan daging yang sedap. Daging yang sedap tu mahal tu. Saya kata ni kalau makan jadi penyakit. Dia kata daging lagu ni tak ada penyakit Ustaz. Tu dia. Lembu lepas belah. Dia bukan korban lembu korban kita. Hak tu stres. 4 hari belum nak sembelih balik tak kot pedang limau ni. Lembu tu naik darah lagu tu ya. Nak mentek darah yang tu orang ligan. Nak mentek darah yang ni orang marah. Tak sedap daging tu. Ni dia seketul. RM4,000 saya makan. Dia belanja. Ni dia cikgu. Sekali tu. Makan Allahu Akbar. Kunyah-kunyah telan. Kunyah-kunyah telan. Sampai tak lekat kot celah gigi tu. Dia tak sobat daging kita. Dia bersimpui kot dalam gigi tu. Jenuh makan. Jenuh dia korek. Ni daging sedap. Allah Ta'ala hidangkan kepada kaum tu. Nabi tengok sebelah kiri pula. Daging yang busuk. Daging yang penuh dengan nanah. Daging yang penuh dengan benda busuk. Tapi Nabi heran. Bila mana golongan ni. Dia tak makan daging yang sedap. Dia makan daging yang busuk. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa dia ni yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada aku, yang Allah Ta'ala nak khabarkan kepada aku ni, apa dia ni? Jibril kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, inilah di antara penyakit umatmu, mereka yang ada isteri yang halal untuk mereka buat apa di rumah, tapi mereka masih mencari perempuan jalang dan sundal yang ada di danau. Ni dia. Ni dia. Lalu Allah Ta'ala kata, wala taqrabuz zina. Jangan kamu sekali-kali menghampiri zina. Dengan jalan apapun, jangan kamu mendekati zina. Nabi kata, Allah Ta'ala bang. Apa dia jalan yang mendekati zina? Apapun. Apa dia? Tengok gambar lucah. Jabat long dia panggil gemak lucah. Budak-budak lah dia tak panggil gemak lucah. Bat long dia panggil gemak blue. Duk tengok benda-benda lagu tu yang boleh mendorong ke arah penzinaan. Tak boleh. Jangan duduk mendekati jalan tu. Jangan duduk mendekati perbuatan yang boleh membawa dan mendorong kamu ke arah penzinaan. Innahu kana fahisha. Sesungguhnya perbuatan zina itu satu perbuatan yang sangat-sangat dikeji. Wasa'a sabila, dan jalan yang sangat-sangat buruk. Allah Ta'ala kata. Benda kalau dekat pun dah bahaya. Maknanya benda ni bahaya. Nak habaq kata zina ni satu benda yang bahaya. Sampai tahap Allah Ta'ala tak bagi kita mendekati perbuatan-perbuatan yang boleh menjerumus kita ke arah penzinaan. Tak boleh. Ni dia. Allah Ta'ala bang. Lalu Allah Ta'ala kata perbuatan zina itu adalah sekutuk-kutuk perbuatan dan sejahat-jahat jalan. Dan lagi firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka hendaklah disebat tiap-tiap seorang 100 kali sebatan. Allah Ta'ala kata.
Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya dalam menjalankan agama Allah. Bila hang nak menjalankan hukuman yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada mereka, jangan ada belas kasihan. Bila kita ada belas kasihan, kita akan tersekat untuk melakukan apa arahan Allah. Allah Ta'ala kata, puak-puak ni, hang jangan ada langsung belas kasihan kepada mereka. Janganlah menaruh kasihan belah kepada mereka, kerana bahawasanya Allah Ta'ala telah memurkai mereka. Orang ni Allah Ta'ala dah murka. Golongan dan puak ni Allah Ta'ala dah murka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ni Pak Long, kalau orang kata orang tak suka dekat kita, kita ada dua benda. Yang pertama, kita boleh buat benda tu tak indah. Mampu pergi kat hang tak suka tu, hang punya pasal. Kita duduk atas dunia ni, ada orang, bukan semua yang suka kat kita. Lepas balik main, lepas kata ni, Bang Din, nak abang ni. Saya jumpa dengan Bang Zah ni. Bang dia duduk cerita macam-macam pasal Bang Din. Dia duduk kata dia tak suka dekat Bang Din. Kita boleh jawab balik ke dia. Hampir abang dekat Bang tu, mampu pergi kat hang, ingat aku heran dengan hang. Ni satu golongan, hati dia keras. Orang tak suka dekat dia, dia kata aku tak peduli, mampu pergi kat dia. Awak, lepas tak kenal kat aku nak korang apa? Lepas tak suka kat aku nak jejah apa? Tak ada apa. Mampu pergi kat lepas. Ada orang pula yang kedua, dia tak boleh dengar orang tak suka dekat dia, dia koyak. Ada juga jenis ni, dia koyak. Dia tak boleh dengar ada orang main habak dekat dia. Ni, kawan ni abang kata dia tak suka kat hang. Dia tak boleh, dia koyak. Dia kata, akulah dengar lagu tu, aku tak boleh. Aku jadi cepat koyak. Orang tak suka kat aku. Orang benci kat aku. Orang tak seronok dekat aku. Bila aku dengar ni, aku nanti jadi koyak. Tuan-tuan, bayangkan Allah Ta'ala dia habak kata, ni puak-puak ni aku benci, puak-puak ni aku murka. Tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan nak kata apa? Bila Allah Ta'ala murka, dalam hadis Nabi SAW dia cerita. Nabi kata Allah Ta'ala bila dia sayang kepada satu orang hamba. Bila Allah Ta'ala sayang. Allah bila dia sayang kepada satu orang hamba dia. Allah Ta'ala nanti dia habak dekat kawan tu. Allah Ta'ala nanti panggil malaikat Jibril. Jibril, mai. Allah bila dia sayang dekat satu orang, Allah Ta'ala akan panggil malaikat Jibril, mai. Malaikat Jibril pun mai dekat Allah. Lalu Allah Ta'ala kata dekat malaikat Jibril, Jibril, ni aku nak abang dekat hang Jibril. Aku ni suka dekat si fulan ni. Aku suka dekat dia, aku sayang dekat dia, aku kasih dekat dia. Si fulan ni. Malaikat Jibril alaihi salam bila dengar yang tu, dia ambil note benda tu. Malaikat Jibril akan panggil penduduk-penduduk langit mah. Malaikat al-muqarrabun ni mah. Malaikat Jibril akan abang. Wahai para malaikat, ni aku nak abang dekat hamba ni. Si bulan ni Allah Ta'ala sayang. Lah ni Allah Ta'ala abang dekat aku. Suruh aku sayang dekat dia. Dan aku nak abang dekat hamba. Hamba pun kena sayang dekat dia. Ni bila Allah Ta'ala sayang kepada satu orang hamba. Mudah-mudahan kita ni semua ni tergolong dalam golongan tersebut. Amin. Amin. Ya Rabbal. Tuan-tuan faham ke tak tadi abang ni? Allah Ta'ala habak dekat Jibril. Aku sayang dekat dia. Hang kena sayang dekat dia Jibril. Jibril alaihi salam pula bila dia dengar lagu tu, dia habak dekat malaikat. Hei malaikat sekalian, dia ni Allah Ta'ala sayang. Allah suruh aku habak dan suruh aku sayang dekat dia. Dan aku nak abang dekat hampa. Hampa pun kena sayang dekat dia. Lalu malaikat rahmat ni dia buat turun benda ni, amanah ni. Dia menyebar kepada penduduk bumi. Perasaan sayang dan kasih Allah Ta'ala kepada hamba dia tu diletakkan dalam hati hamba-hamba lain. Sebab tu manusia pun suka dekat orang tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bagi satu contoh dekat tuan-tuan. Ulama. Tuan-tuan cuba tengok satu ulama ni dihormati.
Satu ulama ni dihormati, tuan-tuan. Satu orang agama, satu orang ulama dihormati. Orang ni sayang kepada dia, orang kasih kepada dia, dia bukan suruh. Bukan dia suruh orang sayang kat dia, tak. Bukan dia suruh orang kasih kepada dia, tak. Tapi pasal apa orang sayang Tok Guru, tuan-tuan? Dia bukan duk ada duk main bayar duit kat kita apa, nama lagu-lagu orang politik duk salam bagi duit apa, tak. Tapi orang respect dekat dia, orang sayang dekat dia, orang kasih dekat dia. Anda nampak tak? Orang tengok dia makan di kedai makan, orang berebut nak bayar dia makan tu. Bukan lagu orang politik. Bila dia orang tengok dia makan, orang pegang berebut nak suruh dia bayar. Tuan-tuan jumpa orang politik, YB apa kawasan, ada tuan-tuan nak mengkip pergi bayar dekat dia? Tak ada. Ni YB, kira kali kau nak berebut nak suruh dia bayar kat meja kita. Tapi Tok Guru, ulama, bila kita tengok dia duk makan tu, naik motor, U-turn balik mai, nak bayar dia makan tu. Lintas dah berat. Allah tu dia, Ustaz. Kona balik. Mat, Assalamualaikum Ustaz. Ni nak bayar. Hari ni nak buat kenduri Ustaz makan. Nampak tuan-tuan? Sebab apa dia tuan-tuan? Perasaan sayang tadi Allah Ta'ala habaq dekat malaikat Jibril. Malaikat Jibril arahkan penduduk langit. Dan malaikat rahmat buat turun perasaan tu. Sebaliknya kata Nabi, kalau Allah Ta'ala dia murka, ni dia, kita duk baca ni, dia murka dekat satu orang. Allah Ta'ala dia benci dekat satu orang. Allah Ta'ala dia marah dekat satu orang. Allah Ta'ala akan panggil malaikat Jibril AS. Jibril, ada apa ya Allah? Jibril, aku nak habaq dekat hang Jibril. Si fulan ni aku benci. Si fulan ni aku marah. Si fulan ni aku tak suka Jibril. Ya Allah. Hang pun kena tak suka dekat dia. Hang pun kena benci dekat dia. Malaikat Jibril bila dapat arahan tu dia panggil semua malaikat. Penduduk-penduduk langit. Dia habaq kata si fulan ni Allah Ta'ala benci. Si fulan ni Allah Ta'ala tak suka. Si fulan ni Allah Ta'ala murka. Malaikat ni akan buat turun mai perasaan murka ni, benci murkanya Allah Ta'ala kepada kawan ni, letak atas muka bumi, penduduk-penduduk bumi pun nanti benci kepada orang tu. Na'udzubillahi min zalik. Lah dan Nabi kata, tuan-tuan nak duduk tamat yang kata murka ni. Allah Ta'ala kata, Nabi kata jangan duk sayang dekat mereka ni dimurkai Allah. Sekiranya mereka tidak dipukulkan di dalam dunia ni, puak-puak yang zina kena hampa tak sebab di atas dunia ni, nescaya dipukul di dalam akhirat dengan pukulan daripada neraka dan dihadapkan sekalian makhluk di padang mahsyar. Dan lagi firman Allah Ta'ala, waliyashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin, surat An-Nur ayat 2. Maksudnya, dan hendaklah yakni pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Bila hangpa nak buat ni pula, jangan duk buat tersembunyi. Bila hangpa nak jatuh hukum ni pula, jangan duk tutup, buat di depan orang sebagai pengajaran kepada orang lain supaya tidak mengikut jejak langkah golongan ini. Sebab tu yang dikatakan hukuman ke dalam Islam, Islam bila menghukum, dia bukan litahkim. Dia bukan sekadar untuk hukuman. Tetapi dia untuk apa dia? Litakdib, untuk didikan. Hukuman dalam Islam ni tuan-tuan bukan satu bentuk penyiksaan. Hukuman dalam Islam ni Pak Long bukan satu bentuk penyiksaan. Tetapi hukuman di dalam Islam ini, dia adalah satu bentuk pendidikan. Sebab tu Islam dia suruh laksana hukum dia.
laksana hukum dia dengan rahmat, dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian dan penyiksaan. Lah ni tuan-tuan, kita ada hukum orang. Yang ni dijatuhkan 13 kali sebatan, 26 tahun penjara. Kena. Tapi bila orang keluar daripada penjara, tuan-tuan, orang tak pernah serik buat benda yang sama. Kebanyakan. Saya bagi contoh satu ya tuan-tuan. Kes dadah. Tuan-tuan, bila ada masalah Pak Long, kalau rajin dan berani, pi dekat IPD Kubang Basuh tu, pi jumpa lepas tu, kata, ni kami nak dengar cerita ataupun panggil lepas mai ceramah dekat masjid polis-polis Kubang Basuh ni. Suruh lepas cerita tentang jenayah dalam Kubang Basuh ni, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar balik, tidak tak lena. Saya baru ni dekat satu tempat. Duk naik kereta ni. Dia dua lorong. Lorong belah ni, lorong belah ni. Kita nak pergi lorong belah ni. Tengok satu motor, dia punya potong. Sikit lagi. Dia potong kereta tu. Kalau saya deras sikit kereta ni, sapu mati pula tu. Halatin motor tu. Wow. Ui. Mek kita pula ngelak mujur tak tahu jalan parit. Tengok polis duduk dekat. Saya pun pergi depan tu, berhenti minum. Berhenti minum, baru dengar Pak Long tu dia menyemang. Oh, deras apa. Saya kata tadi, budak deras mana tu Pak Long? Dia kata polis ligan ke yang ketum. Dalam motor dia yang ketum pun ada, dadah pun ada. Ni Pak Long ni, kalau panggil lepas mai, cerita masalah apa yang ada di Kubang Basuh ni, tuan-tuan percayalah, di antara kes jenayah yang tinggi dalam Kubang Basuh ni, tuan-tuan, antaranya dadah. Dan yang terlibat dengan dadah ni majoritinya agak-agak, tuan-tuan, bangsa mana? Agak-agak Pak Long ah. Hello. Ini bukan cerita dalam kitab. Cerita dah tuan-tuan kitab tak ada. Ni saya buat keluar daripada kitab ni. Agak-agak yang terlibat dengan najis dadah dalam negara kita ni majoritinya bangsa mana Pak Long? Bangsa mana Pak Long? Melayu. Yang jual dadah ni bangsa mana? Melayu. Toke dadah ni bangsa mana? Takut bukan kita nak hina orang yang makan dadah ni, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Kita minta jauhlah keturunan kita apa semua daripada terlibat. Tangkap, polis tangkap, hantar pergi pusat serenti. Lah dia tak panggil pusat serenti dah, dia panggil apa tu? Dulu kita panggil pusat serenti lah, dia panggil penama tu. Tahu tak? Tak tahu nak? Ada baru ni dia berceramah apa kenama tu. Apa puspen, tak puspen, nak tambah tu. Saya tanya nak tambah puspen ni. Dia kata bahasa dulu pusat serenti. Saya habis tu. Dekat kulim apa tu. Tengok ada 2-3 orang duk kenyeh satu macam. Habis-habis tu depa bersalam. Depa bersalam dia duk kenyeh. Dia kata ustaz duk kodiang tahu mana? Kata kodiang. Saya dekat kat tu lah. Duk mana? Saya Lena Bulu. Geng Lena Bulu pergi duk tu. Salam pula. Dia kata ustaz, ni lagi balik kodiang. Balik kodiang. Saya pun duk kat tu lah. Duk tahu mana? Megat Dewa. Megat Dewa. Duk tu. Tengok pula ni yang duk mana ni. Saya Ustaz Kubang Menerung. Padang Serah. Semua. Jalan-jalan duk mana? Padang Limau. Ada juga. Saya habis ceramah saya duk sembang dengan dia. Saya kata ni, puak-puak ni dia keluar ni, masuk balik tak? Ustaz keluar tak dalam mana, mai pula. Keluar tak dalam mana, mai pula. Keluar tak dalam mana, mai pula. Sebab apa tuan-tuan? Di situ nak abang undang-undang yang manusia buat terbukti banyak yang gagal untuk memulihkan masalah-masalah ni. Kena balik main undang-undang Allah. Sebab Islam dia menghukum, mendidik dengan kasih sayang.
Dalam hukuman dia terselit pendidikan. Dalam hukuman tu ada pendidikan. Inilah yang dikatakan tuan-tuan, hukum Allah dalam penghukuman ada pendidikan. Allah Ta'ala menyiksa orang yang berzina itu dengan pukulan. Sedemikian dengan hukumannya itu. Supaya orang merasa takut pada menanggung malu dan menakutkan orang yang hadir daripada berbuat demikian. Sebab apa yang Allah Ta'ala nak suruh hukum depan orang? Dua. Yang pertama yang buat tu agar hang jadi pengajaran. Jangan duk buat dah. Yang pertama sakit pun dapat, malu pun dapat. Hak duk pergi hukum dalam tu, hang dapat sakit lah. Malu tak dapat. Yang ni hang dapat sakit, hang dapat malu. Yang kedua, pengajaran kepada yang main tengok. Yang main tengok kata, kalau aku duk gagah terbiang, aku duk tentu pula. Sebab tu dia kata, jangan. Buat depan orang. Buat, jangan duduk sembunyi. Tatkala supaya orang merasakan takut pada menanggung malu dan menakutkan orang yang hadir daripada berbuat demikian. Tatkala dipukul 100 kali itu, hendaklah dihadirkan ramai manusia. Masa nak jatuh hukuman 100 sebatan tu, bawa mai ramai-ramai supaya dia tengok. Dan satu riwayat daripada Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi zina 6 khisal. 3 fi dunya wa 3 fi al-akhirah. Amma allati fi dunya fayudhibu baha' al-wajhi ويورث الفقر وينقص العمر وأما اللاتي في الآخرة فيورث السخط وسوء الحساب والخلود في النار أو كما قال." Maksudnya pada perbuatan zina itu terdapat 6 perkara. Nabi kata, siapa yang duk berzina atas dunia ni, zina ni dia ada 2-3 jenis. Tak kira kita tengok pecahan zina ni. Nabi kata siapa yang duk berzina atas dunia ni, Allah Ta'ala akan azabkan ke atas dia, akan balakan ke atas dia dengan 6 perbuatan. Ada 6 benda. 3 Allah Ta'ala bagi kepada dia waktu dia hidup di dunia. Ada 3 benda Allah Ta'ala akan balas kepada dia. Allah Ta'ala akan azabkan kepada dia waktu dia hidup di dunia lagi. Dan ada 3 lagi Allah Ta'ala simpan untuk di akhirat kelak. Ada pun yang 3 Allah Ta'ala bagi dekat dunia ni pada pembalasan dia. Yang pertama, Allah Ta'ala akan hilangkan seri muka dia. Ni yang pertama. Cahaya di wajah ni Allah Ta'ala akan hapuskan. Kita ni Pak Long, ada jugalah cahaya. Sampai muka ni kita tengok muka dia dengan lembu. Lembu lebih bercahaya muka pada dia. Sebab lembu tu jadi lembu korban tau ni. Ni dia muka ni tuan-tuan, tak ada nur. Minta maaf cakap tuan-tuan, kita ada orang, kita duk tengok, kita ni kenuri ni. Ni muzik kenuri. Kau belah Padang Limau ni banyak je kau. Boleh tahan je kau nak. Ini dah ni. Ini tak ada. Makna orang Padang Limau tak banyak gatai sangat lah. Hari Sabtu baru ni banyak. Sabtu baru ni. Berapa? Cikgu kenal apa? Paling banyak cuti raya Cina ni cikgu dapat apa? 5 cikgu. Saya hari Sabtu baru ni 12. Tak tahu nak pergi yang mana tuan-tuan lah kali istikharah dia suruh pergi 2. Saya kata mau aku gagah pergi 12 ni pergi berjalan balik naik kursi roda. Yang pertama tak larat makan. Yang kedua cikgu tak larat salam cakuk. Cakuk lekeh. Lepas kutuk cakuk tebal. Kita mampu banyak kali dah saya duk pergi duk salam ni. Hak in the lock kita. Dia letak azing celakui tu. Dia nak tengok ustaz bagi berapa. Tak celakui tuan. Kata mampu. Mau tekat bubuh RM15 je. Dia kutuk mampu. Dia hantam kita dalam YouTube ni. Sembang deras kedekut nak mampu. Nak bagi apa? Bagi 50. Kalau kena 12 cikgu tak 600. Malam tu pergi poram baru dapat 300. Makan modal kata. Lah kali pergi 2. Kita duk pergi makan kenuri ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita bukan kenal orang pun. Kita sampai, kita makan kenuri, kita tengok depan. Ada yang kita tengok ni.
Dia ni kita tengok, kita tak pernah kenal dia mai, dia duduk depan kita, kita duduk tengok muka ni. Jenis ni tak boleh percaya. Ada. Dia mai, kita bukan kenal dia pun. Dia mai. Dia ni muka tak boleh percaya, ni bukan muka orang baik. Kita duduk tengok, ni bukan muka orang baik. Muka ni bukan muka orang baik, kita duduk tengok. Sebab Allah Ta'ala letak muka dia. Kita tengok ni bukan muka orang baik. Satu. Yang kedua kita kata ni muka. Muka ni kalau duk gagah berkawan mampu. Dan ada orang kita tak pernah jumpa dia tuan-tuan. Tapi first time kita tengok muka dia, kita kata belah mati, ni orang baik. Muka dia. Tuan-tuan minta maaf kadang-kadang kita tengok muka orang kampung. Orang kampung bukan ada apa. Kita duk minum di kedai, kita tengok satu orang tua kampung. Kita tengok muka dia, kita rasa nak bertimbang. Dan hidup jalan kolam kampung ni, tengok orang tua kampung dengan lebay apa semua. Dia tak ada kepentingan. Kita tengok dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bolehkah kita menyembang? Kita tengok tu, kita rasa, kita teringin, kita nak menyembang dengan dia. Sebab apa dia? Allah Ta'ala letak nur pada wajah dia. Tambah je tuan-tuan duk main kuliah ni pula tengok muka lagi macam-macam cahaya duk ada ni. Hak tengah ni dia cahaya lebih sikit, duduk sana tu dia kurang sikit. Pasal lampu tak apa dah. Hak tengah ni lampu banyak. Duduk sana kat dinding tu lampu tak ada, duduk atas muka, cahaya kurang. Lepas duduk tengah ni, lampu duduk tengah. Cahaya elok. Bukan cahaya muka, cahaya lampu. Ni ada ni. Orang yang duk buat ni, Allah Ta'ala cabut daripada dia wajah pada cahaya dia. Na'udzubillahi min zalik. Yang kedua, membawa kepada kepapaan. Orang yang duk berzina ni, Allah Ta'ala nanti kunci dia punya pintu rezeki dia. Sebab tu dia buat apa? Keberkatan tak ada. Hidup dia tak pernah senang. Ni dia tuan-tuan. Hidup dia tak pernah senang. Hidup dia tak pernah senang. Dia duk berzina ni, hidup dia tak pernah senang. Jangan duk cerita kata senang daripada harta. Hati pun tak senang. Tuan-tuan cuba tengok muka orang. Ada muka orang kita tengok dia ni, kita tengok muka dia, kita tenang. Sebab apa dia? Hati dia tenang. Bila hati tenang, dia tak boleh nak menipu. Hati ni tuan-tuan, dia tak boleh nak menipu ayak muka. Sebab tu ayak yang payah nak tipu orang, nama dia ayak muka. Ni dia nak bang. Ayak yang payah nak tipu orang, nama dia ayak muka. Ayak muka ni tuan-tuan, dia lain. Tuan-tuan tengok satu orang, kita tengok satu orang, kita kata, hang ni aku nampak macam serabut ni apa. Dia tak cerita pun, tapi ayak muka dia. Aku nampak hang ni lagu tak tenteram, serabut ni pasal apa? Siapa cerita kat hang kata aku serabut? Tak, aku tengok pun aku tahu hang ni tak apa tenang ni, serabut ni. Pasal apa? Ayak muka. Faham tak tuan-tuan? Ni nama dia ayak muka. Nah, aku nampak hang, aku tengok pun aku nampak hang lagu tak tenang, aku nampak hang lagu serabut, aku nampak hang lagu tak tenteram ni pasal apa? Ish, hang tahu mana? Dah, aku tengok muka hang, aku tahu. Muka hang jangan duk mohong. Aku tengok, aku tahu. Macam saya tengok muka tuan-tuan, buat tenang. Kitab tak ada pun rasa tak bersalah apa. Tu nampak tenang. Duduk relax. Tengah mengajak boleh lena. Ni antara hati-hati orang yang tenang ni. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ada serabut apa? Tak ada. Tenang. Orang yang berzina, hati dia Allah Ta'ala takkan bagi tenang. Hidup dia Allah Ta'ala takkan bagi senang. Saya ulang balik. Orang yang berzina, hati dia Allah Ta'ala tak bagi tenang. Hidup dia Allah Ta'ala tak bagi senang. Siapa dia? Orang yang zina. 3, mengurangkan keberkatan umurnya. Allah Ta'ala balas di dunia ni apa dia? Hidup dia Allah Ta'ala cabut keberkatan. Usia dia Allah Ta'ala cabut keberkatan. Sebab tu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ini bicara tentang keberkatan usia. Nabi kata dah sebaik-baik orang di kalangan kamu ni siapa dia?
orang yang Allah Ta'ala panjangkan usia dia, orang yang Allah Ta'ala panjangkan umur dia, dalam masa yang sama, keberkatan dan amal saleh bertambah. Ni yang pertama. Nak buat menatang apa Pak Long? Kalau hidup umur panjang, masjid haram tak pernah main. Cikgu, dalam Qaryah Padang Limau ni ada berapa buah rumah you? Cikgu SU masjid Pak atas setengah. Tolak bukan Islam berapa you? Hak Islam semua lah. Geng sunat belakang lah. Pak atas 50 buah rumah. Pak atas 50 buah rumah. Orang ada berapa you? 2,000? Lebih kurang kot no. Lebih kurang campur tolak darat bahagi. Cikgu macam takut nak jawab cikgu. Kalau tak betul bukan saya nak heret cikgu PSPRM. Cikgu jawab macam nak kena PSPRM. Takut. Lebih kurang 4 atas setengah kita bubuh lah satu rumah borang you. 4 orang no. Embuh 4 atas 50 buah rumah. Subuh ada berapa orang you? Subuh ada mana subuh? Satu sah. Pagi Jumaat dah 80. Kalau pagi lain dia Jumaat 35. Satu sah boleh duduk berapa orang you? 35 orang satu sah. Kalau pagi Jumaat macam esok 80 orang. Kalau hari lain pada Jumaat apa? 30 orang. Rumah 4 atas 50. Cuba kita fikir tengok. Bukan hak tu pun saya nak kena beli tiap. Lohor itu. Satu sagak 35 orang. Rumah 4 atas 50. Asar lebih kurang. Maghrib lebih kurang. Isyak lebih kurang. Tuan-tuan cuba fikir. Saya duk kempen. Cikgu buat lagi tak ni? Subuh macam Jumaat buat lagi masjid ni. Buat dah. Ramai tu. Boleh 2,5. Jumaat dah berapa sah? Jumaat 8. Hak buat subuh macam Jumaat 2,5. Lebih kurang 80 orang lah cikgu no. Buat makan ke tak? Jamu makan tak begitu? Tu yang tak ramai. Tak buat makan cikgu try buat makan tengok cikgu. Dia orang lah cikgu lebih pada hantu raya ni nak ajak main masjid. Kena jamu cikgu, mau tak jamu dia tak main. Hantu raya tu kena jamu telur ni cikgu. Mau tak jamu telur kat dia, telur kita pun dia kokak cikgu yang kata mangsa hantu raya ni. Saya duk kata lagu ni tuan-tuan. Saya setuju 100% kempen yang mereka duk buat ni apa dia? Subuh seramai Jumaat. Bagus tak benda ni tuan-tuan? Bagus. Sebab tu ada yang masjid buat. Ada masjid buat masjid duit banyak lah cikgu. Masjid kita tak tahu duit banyak tak ada. Dia buat siapa meh yang subuh budak-budak sekolah dapat RM5. Tu nak abang kat tuan-tuan. Nama dia bid'ah hasanah. Zaman Nabi, mana ada Nabi duk ajak budak-budak main masjid dapat RM5? Ada zaman Nabi. Saya baca hadis tak pernah jumpa Nabi bagi duit dekat orang main-main. Tak ada. Tapi kita buat, boleh ke tak? Tu nama dia bid'ah hasanah. Nabi tak buat, kita buat. Tapi tujuan dia kebaikan. Ni hak duk belagak-belagak baik ni tak payah duk ulah lah. Oh tak boleh. Kita nak ajak budak ni supaya mereka main masjid dengan keikhlasan. Lah ni kita duk bagi duit. Mereka tak ikhlas. Hang diam tak bodoh. Semua benda hang nak komen ni. Masuk dah waktu. Tengah duk deras ni. Terus cikgu nak. Terus. Bulan depan tak main dah cikgu Ramadan. Ada ni hak yang geng-geng belagak suci duk komen ni. Oh yang ni lah yang duk merosakkan niat yang suci orang nak main masjid. Duk bagi duit. Apa benda? Hang yang duk komen tu hang main dah. Apa salah orang nak bagi duit? Kalau ada lagi banyak tuan-tuan bagi sehari 100. Tuan-tuan try tengok buat banner. Siapa main yang subuh seorang RM100. Agak-agak cikgu tak mana? Sah tak akhir kat mana cikgu? Nutang kepala jalan tu. Try tengok buat cikgu. Betul ke tak tuan-tuan? Cerah masjid tunjang tak ada orang.
Dengan zikir masjid tunjang pun mas 100. Masjid Pulau Maharaja cerah. Dengan 100 ni cerah cikgu. Silat-silat mengajar ni pun mai. No, kita nak ajak orang ramai. Tu nama dia bid'ah hasanah. Nabi tak pernah buat zaman Nabi. Siapa mai semayang, Nabi bagi 1 dinar, Nabi bagi 5 dirham. Nabi tak pernah buat. Kita buat. Bid'ah tak benda tu. Bid'ah. Tapi yang tu cikgu, yang tu Pak Long oi, nama dia bid'ah hasanah. Sebab tu tak mana yang kata bid'ah hasanah ni tak ada. Oh, kita tak boleh buat benda Nabi tak buat. Oh, hampa pun buat. Bagi RM5 mayang subuh. Tu kita kata benda baik silakan. Tapi yang kita rasa ralat, bila buat solat semayang subuh seperti solat Jumaat, pagi itulah ramai. Pagi lain. Kita tak mau program ni hanya terberhenti tentu. Itu sebagai program suntikan semangat untuk orang main masjid. Tak boleh nak pagi-pagi lain. Sebab tu saya kata 450 buah rumah. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan boleh buat kempen. 1 rumah, seorang wakil setiap waktu. Ni saya duk cakap satu Malaysia. Duk ulang tiap-tiap kali kuliah. Bayangkan kalau 450 buah rumah, setiap sebuah rumah, seorang main semayang satu waktu. Tuan-tuan, ketat masjid ni. Kapasiti masjid ni boleh duduk berapa orang je sampai habis. Kalau lelaki ni kan, sah perempuan semua boleh duduk berapa orang? 400. Penuh je betul tak? Penuh. Balik Pak Long, buat jadual esok mula. Subuh. Panggil semua anak-anak kita. Ni ustaz abang kuliah tasad. Abah nak buat. Buat apa pula dah abah? Abah nak kita hantar wakil setiap waktu semayang. Mulai esok Jumaat esok. Boleh? Boleh abah. Bulan Syakban kita buat. Subuh. Siapa nak pergi? Anak-anak kata abah dah senang. Okey. Aku terima. Subuh abah. Lohak. Siapa dia? Abah. Pak Long kata abah. Buh abah. Okey, tak apa. Asyak. Pak. Maghrib. Pak. Aisyah. Pak. Lah kali pak dia kata pala bapak hampa semua aku kan. Hampa bila nak pergi? Subuh aku, lohok aku. Cikgu bayang kalau boleh hantar. Subuh pak. Lohok anak balik sekolah. Okey abah, tak apa abah, abang pergi Lohok. Hampir tau. Abang pergi Lohok. Asak, mak dia kata tak apalah saya pergi, tak apa Asak. Sambil-sambil nak pergi ambil anak kat kafar tu saya singgah dulu. Asak. Maghrib, tak apa kita pergi sekali lah dengar kuliah abang Aisyah. Penuh tak masjid cikgu. Tapi dia tak buat. Dok melengkak daripada Tok Wan pergi ke cucu kat rumah tu. Haram tak main. Dia buat menatang apa? Tak tahu. Bila hak nak membuih baru main masjid. Ni nak sila kalau boleh lah nak tu imam apa semua kita sila rumah. Awak siapa? Pak saya pun duk hak pula. Oh duk hak arti pula panggil kami. Ni tuan-tuan. Umur bertambah kalau amalan tak bertambah Pak Long, jahanam Pak Long oi. Ni yang Allah Taala cabut keberkatan pada usia tu. Dan ada pun yang di akhirat, ada 3 benda siksaan di akhirat pula Allah Taala murkanya macam apa? Yang pertama, maka Allah memurkainya di akhirat. Allah Taala murka. Orang ni bila sebut kata murka, hang tak ada harapan nak masuk dalam syurga. Yang ni yang kita takut. Bila Allah Ta'ala murka, tak ada harapan nak masuk dalam syurga. Na'udzubillahi min zalik. Sangat diperhalusi pada hisabnya di akhirat kelak waktu timbangan amalan. Allah Ta'ala cukup detail tengok dia punya amalan. Allah. Dan kekal di dalam neraka. Hak ni yang jahanam Pak Long oi. Yang jahanam duduk dalam neraka abadan abada selama-lamanya. Na'udzubillahi min zalik. Dan lagi sabda Nabi SAW. Maksudnya
Sesungguhnya orang yang berzina itu didatangkan pada hari kiamat dengan keadaan bernyala-nyala api neraka pada faras mereka dan ditarik atas muka mereka ke dalam neraka. Malaikat akan bawa orang yang berzina di atas dunia ni di akhirat kelak dalam keadaan pada kemaluan dia tu menyala-nyala api. Kemaluan dia tu api duk menyala, rap duk menyala. Dan heret dia tu pula ke arah lagu mana? Dengan muka, bukan heret dengan kaki. Pegang kaki, heret dia tu dengan muka. Maka sekalian makhluk mengetahui dengan bau busuknya faras mereka serta ditarik atas muka mereka ke dalam api neraka. Busuk kemaluan ni habis di akhirat nanti ni akan rasa. Bau busuknya kemaluan orang yang waktu hidup di dunia ni dia duduk zina. Na'udzubillah min dzalik. Apabila mereka dimasukkan ke dalamnya, maka mereka diberi pakaian oleh malaikat beberapa baju rantai daripada api neraka. Lalu malaikat bagi baju kepada mereka. Nak pakai, tutup badan hang, tutup kemaluan hang. Tapi baju tu Pak Long dibuat daripada api neraka. Rantai pula daripada api neraka. Subhanallah. Ini dia Nabi nak tak? Jikalau dihantarkan baju rantai itu sebahagiannya ke atas gunung di dunia, nescaya terbakarlah gunung itu dan menjadi abu. Baju tu kalau pergi hempap atas bukit, gunung. Gunung kot Malaysia ni tuan-tuan tak apa nak besar mana lah berbanding dengan gunung-gunung lain ni. Kita buh gunung Jerai lah ataupun gunung Kayang. Pi lempak baju dia naik atas gunung Kayang dengan gunung Jerai tu tuan-tuan, jadi abu. Jadi abu. Nak habaq apa dia? Punya panas dan dahsyatnya panas dia tu. Kemudian malaikat Zabaniyah itu disuruh memakukan kedua matanya dengan paku daripada api neraka. Malaikat Zabaniyah buat mai dua batang paku daripada api neraka. Paku tu duk menyala rap ziap tu. Pegang paku tu, paku dekat mata dia, paku dekat mata dia. Sebab apa dia? Menilik kepada yang haram. Sebab waktu duduk atas dunia ni, mata ni hang duk guna untuk apa dia? Hang duk guna mata ni untuk melihat dan menilik benda-benda yang haram. Subhanallah. Dan dibelenggukan kedua tangan mereka itu seperti tangannya mencapaikan kepada yang haram. Dan dirantaikan kedua kakinya seperti ia berjalan kepada yang haram. Maka semua itu diperbuatkan oleh malaikat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ni Allah Ta'ala sedia kata Nabi kepada siapa dia? Orang yang hidup di dunia ni menggunakan kesempatan hidup di dunia ni untuk apa dia? Untuk berzina dan melakukan maksiat kepada Allah. Dan satu riwayat lagi Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesiapa yang memenuhkan kedua matanya daripada yang haram, maka Allah memenuhkan dua matanya pada hari kiamat dengan bara api daripada neraka Jahannam. Siapa yang hidup di dunia ni, mata dia duk guna untuk melihat benda yang haram. Mata dia ni kalau cek balik kepada buku log penggunaan, jarang tengok kitab. Jarang tengok Al-Quran. Jarang tengok hadis. Jarang tengok muka-muka ibu dan ayah. Jarang tengok wajah suami dan isteri. Dia duk tengok benda yang haram. Jaga Pak Long weh. Jaga. Ustaz, ya. Nak buat lagu mana? Kadang-kadang Ustaz bukan nak tengok tapi tertengok. Pak Long dah buat apa? Duk main TikTok. Ni saya duk kata ni tuan-tuan ni. Saya duk kempen banyak tempat dah. Kita nak Ramadan tak berapa hari dah Pak Long weh. Bazar Ramadan ni tolong buatlah bazar Ramadan yang patuh syariah. Saya duk merayu benda ni ya. Tapi rayu benda kita suara kita tak ada YB depan je weh. Tak orang nak pakai. Tuan-tuan di sini mana? Tunjang ah. Bawah sikit pada tunjang, Padang Sera. Bawah sikit pada Padang Sera, Kok Diang. Ataupun tuan-tuan pergi Jitra Taman Ayu, Taman Suria dah. Cuba tuan-tuan tahun ni kita buat bazar Ramadan patuh syariah.
Kita nak turun di bazar Ramadan. Bazar Ramadan yang patuh syariah. Apa dia patuh syariah? Yang pertama, para peniaga kena berpuasa. Bak hang nak puasa tak puasa tu cerita nombor dua. Hang tak puasa ke apa kau mampu bika hang, tapi selama mana hang duduk dalam bazar Ramadan ni, hang tak boleh makan. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Saya cuti. Cuti pun jangan duk makan dalam bazar Ramadan ni. Nak makan pun sembunyi-sembunyi. Dua. Para peniaga bazar Ramadan wajib menutup aurat. Dengan sempurna. Kita bukan nak suruh perempuan-perempuan tu pakai telekung di bazar Ramadan. Tak. Pakailah pakaian apa pun yang moden ke apa dia. Tapi tutup aurat. Tak ada dah lah yang dia pakai seluar jin ketat tu tuan-tuan. Kita baru lepas mayang asar pi. Cerah pahala asar. Lama lagi dia lajak dengan pahala lohok pi dengan subuh. Baru mayang asar. Mayang asar bini kata bang. Belilah sayur keladi sikit bang no. Jenis apa? Keluarga pula jenis kora. Hari-hari kena ada sayur keladi. Jenis keturunan kora ke apa tau. Ada balong dia Ramadan ni menu wajib dia sayur keladi. Ada. Kok kampung saya tu ada seorang. Dia duduk melawak dia kata Pak Long ada ke kok atas ni keturunan kora ke apa. Dia kata wah yang kata lagu tu sayur keladi sampai hari-hari. Dia kata saya lagu ni lah ustaz. Bak makan tak makan cerita nombor dua. Tang beli tu tak beli. Tang beli tu hari-hari kena pergi beli. Bak makan tak makan cerita nombor dua. Cek-cek aduk dia tengok keladi tu bujang anak dua. Haram kata orang tua ni betul dia beli hari-hari. Kita duk ingat ke dia ni keturunan kora ke apa ke. Mai yang asak dekat masjid. Bini pesan. Belilah apa-apa lauk lagi abang. Kona pergi bazar Ramadan, pahala asak tu cerah. Tu baru selorong. Ada 3 lorong, selorong, asak cerah. Pergi ujung tu, dia kona lorong nombor 2, lohok cerah. Dia balas nombor 3, subuh dengan suak cerah. Lepas tu kita kata kena ada bazar Ramadan yang patuh syariah. Ni tuan-tuan saya duk impikan kalau boleh ada satu bazar Ramadan yang patuh syariah. Sebab apa dia? Sebabnya kita ni pun bukan baik. Saya abang betul, saya bukan baik tuan-tuan. Iman kita pun bukan tebal apa semua. Awak Pak Long iman tebal enggak Pak Long? Iman tebal. Ekor saban menggedik dia ekor ulang. Dia baru pergi beli gulai ikan. Tengok mak aduk jual itu janda. Allah pakai. Dengan anak darah dia pun sama naik ketat. Jenis kalau anak loneh seluar tu kena lomok dengan minyak gerih tu. Bukan main-main dia punya ketat tu nak bang tu. Ketat dia bukan biasa-biasa. Mau dia nak loneh minyak gerih dua orang tu. Dua beranak tu duk lomok minyak gerih. Baru dia boleh tarik keluar seluar jin tu. Tidak sangkut tang betih tu Pak Long Allah. Kita pipi Allah pakai saban, ekor saban macam ekor ulang gedik kat belakang. Tuan-tuan gelak apa? Pak Long dia kata lama dah ada burung tu duduk atas dahan tak orang terbang. Hari ni dia duduk mengodek nak terbang dia kata. Yang mana faham tak faham sudah lah. Burung tu terbang dulu ni. Lepas tu dia pergi hinggap dekat dahan tu. Lama tak terbang. Pipi mazhar itu dia duduk mengodek nak terbang. Tapi tak apa nak terbang. Tapi dia duduk mengodek. Kata burung tu pun awak. Kena vaksin ke apa tau. Hidup elok. Jangan duk buat pasal Pak Long. Jangan duk buat pasal. Sebab tu kita kata. Kena cari bazar Ramadan. Dah sampai dah masa tuan-tuan ni. Jangan cemakkan Ramadan. Dengan benda-benda lagu tu. Ini dia. Kita mata ni bukan kita nak tengok benda haram. Tapi dah tertengok. Nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana dah tertengok? Dia kata. Allah. Sesiapa yang berzina dengan seorang perempuan yang haram. Maka dibangkitkannya oleh Allah Ta'ala. Daripada kuburnya dalam keadaan dahaga.
Siapa pula atas dunia ni duk pergi berzina dengan satu perempuan yang haram? Dia bangkit di akhirat kelak dalam keadaan lapang ayak. Kita orang Kedah tak panggil dahaga, panggil lapang ayak. Bertelanjang serta menangis. Lapang ayak satu bah, bangkit pula dalam keadaan bertelanjang. Allah, Pak Long, bayangkan dengan hangatnya Pak Long, baju tak ada. Dahaga, matahari sejengkai atas kepala, dahaga. Tuan-tuan, lah ni kita duduk pada fasa ni, kemarau ni. Bayangkan kalau rumah kita Pak Long, jenis style rumah dulu ni. Atap tu, dia pakai atap zen hak karat tu. Hak jenis boleh karat tu. Dia panggil atap apa tu? Atap zen tu. Hak jenis merlik tu. Oh, hak hujan turun tu, pakai tak boleh bercakap apa. Dulu rumah ayah saya tu bahagian dapur, dia pakai atap tu, Allah, mau hujan, bukan kata nak sembang tak ada selera, nak makan tak ada selera, ingat. Bayangkan atap zen tu lah, rumah kita duk pakai atap zen tu, bumbung kena, pakai pula atap zen tu. Aircon tak ada, ceiling tak ada, pukul 3:30 petang, terapi lena ngak bawah ceiling, bawah bumbung tu. Tak serupa ikan keli kena bakar. Dia hau. Pakai tu, kipas tu, kipas tu. Dia putar haba Allah. Ni, lah ni musim panas ni. Sebab tu saya nak pesan kat Pak Long, mai mayang Jumaat esok, mai awal lagi motor boleh parking bawah bangsai. Kalau motor hak jenis tak boleh parking bawah bangsai, duk parking kat tengah hangat tu, habis mayang pergi ketuk tu seat tu, jangan duk naik lagi. Tampak Pak Long pergi duk sila naik Pak Long pula seluar dalam tak pakai. Seat tu pula dia hangat. Balik nak teran kencing tak mau nak keluar. Nak terkencing tapi duk teran tak mau nak keluar. PP X-ray doktor kata telur masak 3 suku jenuh Pak Long. Nak bagi mantah balik telur tu lagu mana? Jangan tu buat pasal Pak Long. Sabar Zat. Kelang kabut nak balik pun biar seat tu sejuk dulu. Tuan-tuan bayang ni dengan hangat. Hau lah ni. Bangkit di akhirat kelak dalam keadaan matahari sejengkai atas kepala. Sejengkai matahari atas kepala. Lapang ayak, bertelanjang. Allah tak pakai apa ni tuan-tuan ni. Dan duk tayak. Dan keadaannya di dalam kesusahan. Hitam mukanya. Lehernya dirantai daripada api neraka. Bajunya daripada belerang. Allah Ta'ala melaluinya sambil berkata, dengan dia tidak akan mengampuninya dan diseksanya dengan seksaan yang amat pedih. Na'udzubillahi min zalik. Tu dia berzina dengan perempuan yang single. Last. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sesiapa yang berzina dengan perempuan yang bersuami, bini orang, adalah seksaan ke atas lelaki dan perempuan itu amat pedih. Maka apabila pada hari kiamat Allah menghukumkannya ke atas lelaki itu sekalian kebajikan yang diserahkan kepada suaminya, kebaikan hak bagi dekat suami dia, maka ia mengambilnya dan disuruhnya menanggung sekalian dosanya, dan kemudian dia dahulu daripada api neraka. Dosa laki perempuan tu bagi dekat dia, dan dia ni dihumban masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sekalian yang tersebut itu jika tiada diketahui oleh suaminya, wallahu a'lam. Tanda api tentu kita sambung lepas raya. Wallahu a'lam.